أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tuan-tuan, kalau Allah tak izin, satu perkataan pun tak boleh keluar daripada mulut saya. Subhanallah. Kalau Allah tak izin, sekali pun tuan-tuan tak berupaya untuk mengelipkan mata kita. Semua dengan izin Allah. Malam ni dah masuk berapa Rejab? 6 ke? 6 Rejab kan tuan? 6 Rejab lah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kepada kami dalam bulan Rejab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami ya Allah, berikanlah peluang kepada kami ya Allah untuk tahun ini sekali lagi berada dalam bulan Ramadan. Ni Rejab dah kan? Masuk Rejab. Bila sebut Rejab, dia 3 beradik. Sebut Rejab, saya dan kita semua faham dekat dengan Ramadan. Bulan ibadah kepada umat Nabi Muhammad, bulan perayaan kepada umat Nabi Muhammad, dan bulan pengampunan dan keredaan Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Rejab pun dah nak masuk 6 lah. Kejap sahaja. Kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Antara kelebihan Rejab ni sikit yang saya sebut. Antara kelebihan Rejab ialah Rejab ni bulan haram. Allah sebut dalam Quran dia bulan haram. Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4. Banyak ni dapat ni. Ilmu lah ni tuan. Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 ini bulan-bulan haram. Dalam bahasa Arab dia Al-Ashhurul Hurum. Allah sebut dalam Quran. Kalau orang tanya kelebihan Rejab, sebut satu tu pun cukup dah, kerana dia disebut oleh Allah di dalam Al-Quran bahawa Rejab salah satu daripada 4 bulan haram. Sebelum Nabi lahir, orang Arab sudah mengisytiharkan Rejab salah satu bulan haram, dengan erti kata tidak boleh ada pertumpahan darah, peperangan dalam bulan Rejab, Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah, sebab dia bulan yang mulia. Satu. Nombor 2, yang kedua, hadis sahih yang kedua tentang Rejab. Tadi Al-Quran, tak payah tanya sahih ke tidak. Rejab bulan haram, itu ayat Al-Quran. Yang kedua tuan-tuan, bila masuk Rejab, kata para sahabat, kami sudah boleh melihat perubahan kebaikan dan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah mula tambah. Nabi dah mula tambah. Kalau kita sepanjang tahun ini duha kita 2 rakaat sehari, masuk Rejab jadi 4. Begitu contoh. Kalau kita sepanjang tahun puasa sunat kita Isnin sahaja seminggu, bila masuk Rejab kita tambah Isnin dan Khamis. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya ialah para sahabat melihat Nabi menambah amal ibadah bermula daripada bulan Rejab. Nabi menambah kebaikan bermula daripada bulan Rejab. Kemudian dia yang paling akhir Nabi letak pada bulan Ramadan. Ramadan pecut. 1 Ramadan Nabi mulakan pecutan. Bila kita sebut malam ni dah masuk 6 Rejab, tuan-tuan cuba ingat daripada Ramadan tahun lepas Ramadan 1440 yang tahun lepasnya sampai malam ni,
Dulu Ramadan yang tahun lepas, bila masuk Ramadan kita semayang duha, masuk Ramadan bacaan Quran kita banyak, bila masuk Ramadan sedekah kita banyak, bila masuk Ramadan kita mudah bangun qiyamul lail, bila masuk Ramadan semua kebaikan kita. Kemudian habis Ramadan tinggal sikit, tinggal sedikit. Dan ada orang selepas habis Ramadan tak ada lagi amal-amal kebaikan yang banyak tadi, tak ada, terus tinggal terus. Kesemua itu nak dapat nikmat buat banyak ibadah, nak dapat nikmat buat banyak kebaikan, nak dapat nikmat buat banyak pahala adalah apabila diperhatikan dan diberikan inayah dan redha Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah bagi taufik, dia akan melakukan banyak ibadat, dia tak tinggal. Bila orang sebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, imam doa, ya Allah berkatilah kami bulan Rajab dan Sya'ban, dia tengok diri dia, dia pun mula memerhatikan diri dia ni masuk Rajab. Alhamdulillah, Alhamdulillah, walaupun orang sebut dah masuk bulan Rajab, dia tengok hari itu duha dia masih lagi 4 rakaat, masih lagi 6 rakaat sejak daripada Ramadan tahun yang lalu. Bila tu imam doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, bermaksud Rajab sudah dekat, Sya'ban sudah dekat, Ramadan sudah dekat, dia tengok ibadat dia, Alhamdulillah, hari ni baru habis tadi setengah juzuk Al-Quran, habis hari ni sejak daripada tahun lepas. Subhanallah. Maka dia tak risau, dia puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Allah yang membimbing dan memberikan hidayah yang berterusan untuk aku melakukan ibadat daripada tahun Ramadan yang lepas sampai Ramadan tahun ni, insya-Allah. Allah tak tinggal dia, Allah tidak pernah tinggalkan. Yang ni yang kita cari. Tuan-tuan, bila dengar Rajab, tuan-tuan muhasabah. Cuba tengok amal ibadat dan kebaikan yang kita buat berterusan. Tahun lepas kita dengar hadis, Nabi sebut apa? Satu saya buat contoh. Man shalla arba'an ba'dal isya. Tahun lepas kita dengar hadis, sesiapa yang solat 4 rakaat selepas isya. Sesiapa yang solat sunat 4 rakaat selepas isyak. Ada tak solat sunat lepas isyak 4 rakaat? Ada. Selalu kita buat 2. Tahun lepas kita dah dengar satu hadis Nabi bahawasanya Rasulullah bukan sahaja buat 2 rakaat selepas isyak, bahkan sabit dengan hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari bahawa Nabi buat 4 rakaat selepas isyak. Nabi melakukan 4 rakaat solat sunat selepas isyak, dan keadaan itu, solat itu disaksikan oleh ramai para sahabat, antaranya Sayyidatuna Ummul Mukminin Maimunah bintil Harith dan juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Tengok Nabi buat 4. Tahun lepas kita dah dengar hadis ini, sudah dibacakan hadis ini, sudah diceritakan kelebihannya. Man shalla arba'an ba'dal isya. Siapa yang buat 4 rakaat selepas isya, la yafsilu bainahunna bitaslim, tidak dipisahkan di antara 4 itu dengan salam. 4 rakaat, 1 salam direct, tapi tak ada tahiyat. 4 rakaat, 1 salam direct, tak ada tahiyat pertama, tahiyat akhir sahaja. Sesiapa yang solat sunat selepas isyak 4 rakaat yang tidak dipisahkan di antaranya dengan taslim, udilna bimislihinna min lailatul qadri, seolah-olah 4 itu didirikan pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, nak dapat malam Lailatul Qadar bulan Ramadan senang ke susah? Susah. Nak dapat malam Lailatul Qadar bulan Ramadan senang ke susah? Susah.
Tiba-tiba ada satu hadis yang Nabi sebut kelebihan 4 rakaat selepas Isya yang bukan malam Ramadan, tetapi pada malam bulan-bulan bukan Ramadan sepanjang 320 malam. Nabi kata, siapa yang melihat dirinya diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluh, tengok Allah izin untuk mendirikan 4 rakaat selepas Isya, seolah-olah pahalanya 4 rakaat itu didirikan pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang boleh buat dari tahun lepas? Siapa yang Allah rahmat dan kasih dia, siapa yang Allah inayah dan taufik dia, itu kena banyak minta dengan Allah, taufik daripada Allah, inayah daripada Allah. Bila Allah banyakkan inayah, Allah banyakkan taufik, Allah istiqamahkan kebaikan dan ibadat untuk kita daripada tahun lepas sampai tahun. Bila imam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, kita dah faham dah, sebab doa tu dah lama dah ustaz-ustaz. Bila masuk Rejab, imam pun mula baca alhamdulillah. Kita dah faham makna doa tersebut, dan kita pun tengok keadaan kehidupan kita sampai malam ni, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah, bukan kepada ibadat yang saya sebut tadi, bahkan ke semua ibadat-ibadat yang lain sampai malam ni. Maka kita puji Allah. Segala pujian kepadamu ya Allah, yang telah membimbing roh dan kehidupan aku untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu ya Allah. Alhamdulillah. Bila mai Rejab, yang paling saya buat muhasabah begitulah kan, tengok kebaikan kita satu-satu. Alhamdulillah, setiap satu Allah panjangkan daripada tahun lepas sampai malam. Bila Allah bagi nikmat tersebut, puji Allah banyak kan. Segala puji bagimu ya Allah, kerana memberikan ruang untuk aku beribadah kepadamu. Dia kalau mati tak ada ibadat dah. Mati malam ni, esok tak ada ibadat. Mati malam ni bukan esok tak ada ibadat, mulai malam tu dah tak ada ibadat, sebab berpindah ke alam barzakh.